أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى ابن أمارة قال حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi inilah bab isbatus syafa'ah wa ikhrajul muwahhidina minan nar. Itulah bab ni ialah pada nak menyatakan menisbatkan syafaat, mana adanya sabitnya berlaku syafaat, wa ikhrajul muwahhidina dan mengeluarkan orang-orang yang mentauhidkan Allah Taala daripada neraka. Mana mereka itu awalnya masuk neraka tapi akhirnya dikeluarkan oleh Allah Taala daripada neraka kerana mereka setengah daripada orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, makna yang ada iman di dalam hati mereka, sebagaimana hadis yang telah lepaslah. Manakala ada sebesar dinar ataupun sebesar sawi, seberat sawi, pasti akhirnya akan dikeluarkan daripada neraka. Qala wa hadatsani, telah mentahdiskan akan daku, kata musannif kita Harun bin Sa'id al-Ailiyu. Hadatsana Ibnu Wahbin, Harun pula mengatakan bahasanya telah mentahdis akan kami oleh Ibnu Wahab. Qala, berkata, maknanya Ibnu Wahbin, akhbarani Malik bin Anasin, Imam Malik bin Anas, an Amr bin Yahya. Malik bin Anas pula ambil daripada Amr bin Yahya ibnu Umarah. Qala, berkata Amr ibn Yahya ibn Umarah, dia kata hadatsani abi, mentahdiskan akan daku oleh ayah aku. Sabriah ayah Amr itulah Yahya bin Umarah. Ayah aku Yahya bin Umarah, dia tahdiskan kepada aku. Yang mana ayah akunya pula an Abi Sa'id al-Khudri. Naqal, mana ambil nakilan daripada Abi Sa'id al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yudkhilullahu ahlal jannatil jannata, Allah Subhanahu wa taala memasukkan akan ahli syurga ke dalam syurga. Ahli syurga, ya Allah Taala memasukkan ahli syurga ke dalam syurga. Sabda ahli syurga al-muwahhid, yakni orang-orang yang beriman ialah ahli syurga. Hatu dia masuk neraka tu kerana dia bawa dosa. Jadi nak masuk dalam syurga dengan bawa dosa mana boleh? Mesti pelakah dulu dosa. Nak pelakah dosa lagu mana? Dia terlepas balik sana, tak ada dah cara lain melainkan dengan meleburkan dia di dalam dengan api neraka. Tu.
Allah Ta'ala memasukkan ahli syurga ke dalam syurga. Yudkhilu man yasha'u bi rahmatih. Dan Allah Ta'ala memasukkan akan mereka yang dianya kehendaki memasukkan, yakni man yasha'u an yudkhilahu. Itu maf'ul kepada yasha' biasanya mahzuf, dihazaf akan dia. Okay. Jadi birahmatih, dan memasukkan ke dalam syurga itu birahmatih, dengan rahmatnya ya Allah, sebagaimana yang telah kita ikuti dulu. Itu dah maksudnya Allah seorang itu tidak masuk syurga dengan amal dia, bukan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhilu ahlan nar an-nar. Dan Allah Taala memasukkan akan ahli neraka ke dalam neraka. Summa yaqulu unzuru. Kemudian berkatalah, berfirman Allah Ta'ala, unzuru, tunggu, lihatlah oleh kamu. Ini maf'ulnya dikatakan kepada malaikah lah. Unzuru, tera acu tilik, tera acu tengok, tera acu perhati, min wajadatum fi qalbih, akan mereka yang kamu dapati, akan mereka itu fi qalbih, pada hatinya, nyemen tu, mithqala habbatin min khardalin min imanin, seberat biji daripada khardal, makna sawi, makna min iman, daripada iman. Maknanya ada dalam hati dia hanya seberat biji sawi je, gap dia iman. Acu tera cek. Acu teracek, acu mucek, unzuru, tengok. Ada kodok dalam hati dia iman, kodok mana? Seberat orang panggil biji sawi. Ada kodok. Fa akhrijuhu, maka kamu waktu bilah akan dia, akan mes ni, yakni minan nar, daripada api neraka. Fayukhrajuna minha, maka dikeluarkanlah akan mereka itu. Mereka itulah man mana wujudu man wujudu fi qalbihi, itulah mithqala habbatin min khardal min iman, minha, daripada neraka, humaman, mana beberapa puak, qadim tahasyu, yang sesungguhnya telah hangus dah, telah terbakar dah. Tu. Jadi ada kalau dulu tu ada setengahnya terbakar sapa beti, ada sapa lutut tu terbakar dah. Sini tak ada sebut lagi tu. Ya qadim tahasyu, makna qadih taraku, yang sudah terbakar dah. Kerana bakar menuduk dari neraka. Fayulqawna fi nahril hayati, maka dicampurkan akan mereka itu yang dikeluarkan daripada neraka sana di dalam sungai hidup, nama dia sungai hidup. Awil haya, ataupun hayati, ataupun haya makna malu, nama sungai tu. Tu nama sungai tu. Itu maknanya syak rawi, makna nahril hayati ko, ataupun nahril haya, begitu. Tu syak rawi. Jadi fayambutuna fihi, masyaallah. Moga dia qadim tahasyu, terbakar, dah terbakar ni tinggal gap dia. Makna dah terbakar kena api ni tinggal gap, tinggal kerakor lah kita kata. Maka dicampur mereka tu dalam sungai hidup. Maka tumbuhlah mereka itu, tumbuh. Mana daging dia pun tumbuh, serak gitu. Tumbuh daging dia tu serak. Fihi, pada nahril hayah tu. Kaman tambah tu bandingnya dia nak jadi napok. Jadi kalau ayat banyak tu betul tak ada gapo dah. Tapi nak napok gambar dia tu. Lagu mana tubuh dia tu bila capuk dalam narul hayah jadi serak tumbuh. Kama tambutul hibbatu ila janibis sail, seperti tumbuhlah biji. Biji-biji benih lah maksudnya. Tu. Ila janibis sail, kepada janib asal mana lambung, mana air boh. Maksud air yang dibawa oleh boh. Itu bersama dengan benih-benih. Tu dia duduk tepi kan. Kena kepada mana-mana tepi, tempat tinggi. Tu. Maka tersadai dia di situ. Kemudian dia tumbuh, lagi tu tumbuh. Kalau kita bahasa kita Melayu kita panggil tumbuh macam cendawan, serak tumbuh, pakat tumbuh.
sesuatu yang tumbuh dengan secara ni orang panggil mana yang jadi dengan secara orang panggil begitu orang panggil kalau istilah mana fenomena mana perut pakat tumbuh macam cendawa ni tumbuh. Itu adalah gambar nak nampak benda tu serak. Maknanya manusia yang telah orang panggil terbakar dengan neraka dicapuk dalam sungai hidup, lepas tu dia pun tumbuh. Tumbuh macam mana biji benih yang dibawa oleh air bah tu, makna dia tumbuh serak kau besar. Mula kita tak nampak lagi. Lepas tu nampak berceding apa non. Tu. Alam tarauha, adakah kamu tidak melihat akan dia? Kaifa takhruju safra, adakah kamu tidak melihat akan dia akan al-hibbah tu kaifa takhruju, macam mana dia boleh keluar safraan multawiyatan. Safra tu maknanya kuning tapi sebenarnya sini maksudnya khadra, makna hijau, okey, tanaman yang hijau. Tu ayat mana al-matar al-haya sani syak rawi sani fi nahril hayati awil haya. Al-haya tu maksudnya ialah al-matar. Awil haya maknanya sungai hidup atau sungai hujan matar. Tu sungai hujan tadi. Safra ay khadra. Tu dah taklid kitab ni. Multayatan maksudnya malfufatan mujtami'atan. Malfufah ni maknanya macam kuih lapis tu. Berlapis-lapis ni, mujtami' berhipung-hipung. Adakah kamu tidak melihat benda-benda orang panggil tanaman kecil, bukul sayur-sayur khadrawat ini. Dia tumbuh tu bertindih-tindih. Maksud bertindih, ada hok rendah sikit, ada hok lebih tinggi pada tu. Nampak berlapis-lapis. Begitu. Dia tidak sama tinggi, tidak ada tinggi sikit. Nampak macam daun dia tu macam bertindih-tindih duduk di atas ni. Tu dia panggil malfufah. Itu makna multawiyatan. Makna malfufah tu mujtami'ah, makna berhimpun, bertokok-tokok. Kalau kita makna tumbuh tu makna bertokok Allah, bertokok-tokok, tengok Allah tu sedap tengok pergi ke sayur dia tumbuh makna biji benih, makna dia tumbuh sayur-sayur dia tumbuh bertokok-tokok, kita bertokok bertindih-tindih. Ada hok tinggi hok tengah, jadi berlapis-lapis. Jadi dengan ayatnya begitulah kumpulan orang-orang humaman yang diambil dikeluarkan daripada neraka saat ni, dicampur dalam narul hayati ataupun narul haya dengan makna al-matar. Haya dengan mana al-matar itu serupa lah bandingnya macam biji benih yang dibawa oleh sail, oleh air sebok kemudian dia tersadai pada orang panggil tebing-tebing maka dia pun tumbuh orang panggil tumbuh tu bertindih-bertindih, bertokok-tokok makna begitulah. Tu makna safra dengan makna khadra. Jadi daripada mereka itu dalam api neraka tu hacul tinggal neraka sajalah kita kata qadim tahasyu, kemudian dicampur ke dalam sungai hidup. Maka hidup nama lagi sungai hidup hidup ataupun matar al-haya, mana matar. Wa haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah, haddatsana Affan, haddatsana Wahaib. Tu sana sampai akhirnya kepada Wahaib. Tahwil sanad. Wa haddatsana Hajjaj bin Sya'ir, haddatsana Amr bin Aun, akhbarana Khalidun, mengkhabarkan akan kami oleh Khalid, kilahuma, tiap-tiap daripada kedua mereka itu, iaitulah Wahaib, sanak yang pertama dan juga Khalid, sanak yang kedua ni. Kilahuma, tiap-tiap daripada kedua mereka itu, makna Wahaib dan juga Khalid. Amr bin Yahya, dua-dua orang itu diambil daripada Ammar bin Yahya. Bihadzal isnadi, dengan isnad ini. Jadi ada dua lah sanak, mana Wahaib dan juga Sa'id itu dia berjumpa pada Ammar bin Yahya dengan isnad ini. Wa qala, berkata kedua mereka itu Wahaib dan juga Khalid. Kedua, fayulqauna fi nahrin, maka dicampur akan mereka itu, makna humaman saat ni. Berkumpulan fi nahar
di dalam sungai yuqalu lahu, yang dipanggil ke baginya, bagi nahar sungai tu, al-hayatu, maksud nahrul hayah, sungai hidup. Walam yashukka, dan tidak syoklah oleh kedua mereka itu. Siapa dia? Wahaib dan juga Khalid tidak syok pada perkataan al-hayatu, sebagaimana hadis yang sebelum daripada ni. Hadis yang sebelum daripada ni ada syok mana? Fayulqauna fi nahril hayati awil haya. Tu ada syok. Tu. Mana hadis apa dia ni? Tu Abi Sa'id Al-Khudri tu. Situ ada syok. Fayulqauna fi nahril hayati awil haya. Tu ada syok. Tapi dua orang ni baik Wahaib dan juga Khalid, walam yashukka, mereka berdua tidak ada syok, yakni pada perkataan al-hayatu, makna narul hayati. Jadi soal lagi al-haya dengan makna al-matar, itu makna ada syok. Cumanya wafi hadis Khalidin, cuma pada hadis Khalidnya pula tu ada sanad yang kedua ni. Kama tambutul ghutha'atu fi janibi sail. Itu kalimah sajalah. Kalimah saja. Bendanya sama dah. Kama tambutul ghutha'atu fi janibi sail. Itu seperti dalam hadis yang terkenal itu. Hadis yang terkenal itu makna Nabi kata bahawasanya di akhir zaman ini umat Islam itu seolah-olah macam hidangan yang dilengkungi oleh orang-orang kafir. Kita ni jadi mangsa, jadi makan orang. Jadi sahabat tanya kepada Nabi, adakah kerana bilangan kami sedikit pada masa tu ya Rasulullah? Nabi kata tidak, ramai. Tapi kamu ramai, tapi seperti makna ghusa isail, ghusa isail, seperti ghusa isail. Makna ghusa sini maksudnya ialah sama juga makna biji benih yang dibawa pada pihak pada pihak sil aibah. Maknanya orang panggil bila hak sininya ialah nak raya tumbuh biji benih, daripada biji benih itu makna tumbuh sayur-sayur hak sana tu nak ayat kata rapuh macam buih, rosak mana-mana buih jadi buih pun di sini maksudnya ialah ada biji benih lah. Al-wusa'atu makna biji-biji benih. Fi janibi sail, pada lambun sail, maksudnya yang dibawa oleh pada sisi sail, makna aisbah atau aibah. Wa fi hadis Wahaib, cuma Khalid, sani Khalid. Pada hadis Khalid, pada hadis Wahaib pula kama tambutul hibbatu, makna biji, fi hamiatin, makna hibbah fi hamiatin au hamilatin. Hamiah pada yang dibawa oleh aibah atau hamilatil sail, pembawa ke aibah. Begitu. Itu beza lafaz. Mana beza lafaz sikit kalau pada hadis Wahaib sebagaimana saat inilah. Ni hadis Khalid, hadis Wahaib. Yang pertama tu saat ni hadis Khalid. Tapi pada perkataan nahrul hayati itu dua-dua tu tidak ada syok. Tak ada syok dengan satu lagi al-haya. Begitulah maknanya orang yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang telah imtisyak yang telah hangus letu dah, dicampur ke dalam narul hayah. Lepas tu dia pun tumbuh, serak tumbuh. Cuma wak bandingnya Nabi wak bandingnya supaya saat ni seperti biji benih yang dibawa oleh aibah, bila dia tersadai di atas tanah ke atau tebing, dia pun pakak tumbuh serak-serak. Wa haddatsani Nasr bin Ali al-Jahdami. Haddatsana kata Nasr, haddatsana Bishrun. Siapa dia Bishrun? Yakni Ibn al-Mufaddal. Murad dengan Bishr itu ialah Bishr Ibn al-Mufaddal. yakni Ibn Mufaddal. Tu. Maka ditafsirkan yang kata yakni Ibn al-Mufaddal. Jadi Bishr Ibn al-Mufaddal tu an Abi Maslamah, ambil daripada Abi Maslamah in Abi Nadrah an Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, berkata Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ahlun nar, adapun ahli neraka, alladzina hum ahluha, yang adalah mereka itu ialah ahlinya ahli neraka. Mana ahli yang istiqaq lah masuk neraka. Fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyauna, maka sungguhnya mereka itu tidak mati dah padanya pada neraka.
tak mati wala yahyauna dan tidak hidup. Oh, nak kata hidup lagu mana ni? Mati tak mati ni, tak mati dah. Itu mati telah disembelih. Lepas tu hidup pun tidak juga ni. Hidup lagu mana? Kena bakar, hacul lebu, lepas tu gak takut semalam. Jadi hidup ni suatu kehidupan yang membahagiakan. Jadi kalau hidup dengan keadaan masa mana dia hidupnya? Dia kena bakar, hacul lebu ni. Maka wazakum hacul lebu tahu ni. Takut semula. Lepas tu kena masa mana hidupnya? Ni. Tu. Maka tidak ada sifat hidup yang sebenar. Ni. Kerana hidup-hidup itu ialah yang membahagiakan. Tu. Perkara yang membahagiakan. Seperti firman Allah Ta'ala ni, sahutlah oleh kamu akan seruan mana yang menghidupkan kamu ni. Apa dia yang menghidupkan kamu? Iaitulah menuruti perintah agama. Itu yang akan menghidupkan kita di akhirat kelak ni. Tu. Jadi ahli neraka saat itu ni kekal. Mana dia tu tak ada mati, dia tak ada hidup juga. Nak panggil hidup tak boleh nak ni. Tak nak hidup lagu mana hidup. Maknanya 1 minit pun tak ada masa dia tu lene daripada seksaan. Mereka hidup macam mana? Jadi walakin nasun, akan tetapi ada beberapa manusia, satu kumpulan manusia, asabathumun naru, mengenalah akan mereka itu oleh api neraka bidunubihin, dengan sebab dosa-dosa mereka. Tapi mereka adalah minal muwahhidina, daripada orang-orang yang mentauhidkan, oleh makna orang yang beriman. Lepas tu apa masuk neraka? Kerana mereka melakukan dosa. Manakala Allah Ta'ala tu tidak ampunkan dosa mereka, maka itulah janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Amma ahlun nar alladzina hum ahluha fa innahum, maka bahwasanya mereka itu ahlun nar, la yamutuna fiha, tak mati pada fiha, wala yahyauna, walakin nasun asabathumun nar bidunubihim, au qala, ataupun berkatalah Nabi, tu Syarawi ni, ataupun bersabda Nabi bi khotoyahum, yakni betul kata bidunubihim itu ni, atau ke Nabi kata qala bi khotoyahum ko ni. Jadi maksudnya ialah ni, mana satunya bidunubihim, samalah makna dia khotoya dengan dunub ni, ataupun itu makna syak. Syak perkataan yang dikatakan oleh Syarawi akan apa yang disabdakan oleh Nabi bi khotoyahum fa amatahum imatatan, maka Allah Ta'ala mematikan akan mereka itu akan satu pematian. Imatah, pematian. Akan satu cara pematian itu, hatta idza kanu fahman, dah moga orang panggil apa nak imtisya, mana dah hangus letup. Hatta idza kanu fahman, sehingga adalah apabila adalah mereka tu fahman ni makna agih hangus letup jadi agih dah ni. Tu fahman. Tu makna satu imata, maknanya dah masuk dalam neraka saat ni juga. Mana lagi ada rupanya imtisya makna ihtirak, sudah hancur lebuh dah, sehingga adalah mereka tu faman, seumpama agil bila siapa kepada tahap tu udzina bisyafa'ah, diizinkan akan dia akan nasan itu bisyafa'ah, dengan syafaat. Mana syafaat daripada Allah Ta'ala, syafaat mengeluarkan mereka daripada neraka. Tu faji'a bihim dobairo, maka didatangkan dengan mereka itu nas ni, yang masuk neraka itu bizunubihin atau bi khotoyahum, maka Allah Ta'ala mematikan mereka, masuk dah kena bakar dengan api itu, hangus letup jadi fahman, haran agak ni. Lalu diizinkan syafaat bagi mereka itu lalu didatangkan dengan mereka itu dobairo, makna satu jama'atin, mana satu kumpulan demi satu kumpulan, dobair. Tu ala anharil jannati, di atas sungai-sungai syurga. Tu dobairo fabusu, maka disebarkan akan mereka itu. Disebarkan maksudnya dibawa lah
Disebarkan mereka itu ala anharil jannati, di atas sungai-sungai jannah. Nah, thumma kila, kemudian dikatakan bagi mereka, ya alal jannati, hei ahli syurga, afidhu alaihim, limpahkan. Limpahkan makna curuh, limpahkan. Limpah afidu tu maksud banyak. Ni fadah makna melimpah-limpah. Limpahkan alaihim, di atas mereka itu. Tu. Mana air sungai, mana sungai jannah sat ni. Tu, limpahkan di atas mereka itu. Fayambutuna nabatal hibati. Itulah cerita dia. Maka tumbuhlah mereka itu dah. Jadi hari dah, hacul lebu dah. Hangus dah jadi hari. Hangus jadi hari. Fayambutuna, maka tumbuhlah mereka itu nabatal akan sebagai tanaman hibbah. Tanaman hibbah. Hibbah tu makna biji benih lah. Maksudnya ialah tanaman yang tumbuh daripada biji benih. Mana naik dia tumbuh dia serak-serak itu apa nama? Safra multawiyatan. Begitu. Bertenda-tenda subuh bertokok-tokok sengak-sengak naik mana bertokok-tokok. Allah bertokok-tokok ayat kata banyak, sengak-sengak naik menhijau takunu fi hamli sail, yang mana nabat tasail yang adalah dia pada pembawa ke aibah. Lagi itulah bandingnya dia biji-biji benih yang dibawa oleh aibah itu tersadai bila aibah suruh dia tersadai dah atas tanah Lepas tu dia pun tumbuh, pakat tumbuh. Dia pun boleh tengok, berceretek. Tumbuh. Faqala rajulun minal qaum, maka berkata satu orang laki-laki daripada kaum. Ka'anna, ni masa Nabi duk cerita ni. Nabi duk cerita, dia panggil kepada sahabat tentang ahwal kelakuan orang yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada neraka, ahli syurga yang dikeluarkan daripada neraka. Jadi faqala rajulun minal qaum, berkata oleh seorang laki-laki daripada kaum, yakni sahabat lah. Ka'anna, ada seorang itu dia kata ka'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kana bil badiyati. Itu dia kata, itu komentar dia. Cara Nabi duk cerita, duk wayain seolah-olahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sesungguhnya adalah dia pada badiyah, pada daratan badiyah tu. Maknanya bila Maryam begitulah. Tu komentar ada seorang daripada sahabat dia kata balah tu. Wa haddatsanahu, telah mentahdiskan kami akan dia akan al-hadis. Haddatsana mencerita akan kami akan hadis oleh Muhammad bin Musanna wa bin Bashar, dua orang. Qala, berkata Muhammad ibn Musanna dan juga ibnu Bashar. Haddatsana Muhammad bin Ja'far, mentahdis akan kami, yakni Muhammad ibn Musanna juga ibnu Bashar ini dia kata mentahdiskan akan kami oleh Muhammad ibn Ja'far. Haddatsana, mentahdiskan akan kami pula, kata Muhammad bin Ja'far, oleh Syu'bah an Abi Maslamah. Syu'bahnya pula diambil daripada Abi Maslamah. Qala, berkata Abu Maslamah, sami'tu Aba Nadrah, aku ada dengar Aba Nadrah and Abi Sa'idin, yang dia ambil daripada Abi Sa'idil Khudri. Abu Sa'id pula dia naqil an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi, dengan seumpamanya hadal hadis. Apa hadal hadis? Mana al hadis sabiq, al hadis sabiqi, mana hadis yang telah terdahulu. Tu. Tapi dia kata majid dominan mana hadal hadis, ini hadis mana hadis yang sabiq. Ila, kalau sehinggalah katanya kata Nabi sehinggalah perkataan Nabi, sabda Nabi itu pada kata fi hamilisil, pada bawaan aibo walam yadhkur ma ba'dah, dan tidak menyebutlah oleh dia Abu Sa'id Abi Salamah, nama Abi Sa'id akan perkataan selepas daripada Nabi kata fi hamilisil. Kalau penyakit bawa air ni, ni
tumbuh bawa air. Air boh. Sail air boh. Qala hadatsana. Ini tajuk yang lain pula, iaitu tajuk akhiru ahli nar khurujan. Ialah ahli neraka yang paling akhir keluar daripada neraka. Maksudnya yang paling akhir juga masuk syurga. Paling akhir maksudnya orang-orang yang boleh keluar daripada neraka. Dan akhirnya dia adalah merupakan orang yang terakhir juga masuk syurga. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah. Mentahdiskan akan kami oleh Utsman ibn Abi Syaibah wa Abi Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Dua orang. Itu Utsman dan juga Ishaq. Kilahuma, tiap-tiap dua daripada kedua mereka, bin Utsman dan juga Ishaq ni, en Jaririn, ambil daripada Jarir. Qala Utsmanun, berkata Utsman, itulah rawi yang pertama, guru yang pertama kepada Imam Muslim. Kata Utsman, haddatsana Jarirun, telah mentahdis akan kami oleh Jarir, en Mansurin, daripada Mansur, en Ibrahim, en Abadata bin Abidah, daripada Abidah, an Abdullah bin Mas'udin. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu akhira ahli nar khurujan minha. Sesungguhnya aku tahu cerak, aku tahu sangat akhir sekali ahli neraka nisbah kepada keluar daripada neraka. Wa akhiru ahli jannati, de orang yang terakhir sekali masuk syurga, mana ahli syurga dukhulan nisbah kepada masuk al jannata, di dalam syurga. Siapa dia? Rajulun yakhruju minan nar, itulah satu orang laki-laki yang dia keluar daripada neraka. Habuan makna merangkuk. Yalah. Yalah dah lah. Dah akhir sekali kak. Tak ada degah lah mana dah. Mana dalam keadaan merangkuk. Nyok-nyak duk merangkuk orang ni lama dah masuk syurga Hal keadaan dia tu habuan. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala lahu, maka berfirman oleh Allah tabaraka wa ta'ala lahu, baginya, bagi rajul ini, ar-rajul ini, idhab, pergi, fadkhulil jannata, maka masuk oleh kamu di dalam syurga. Fayatiha, maka datanglah ya ar-rajul saniha akan dia al-jannata. Fayukhayyalu ilaih, maka ditakhyilkan, digambarkan di dalam fikiran dia, dikhoya-khoya kepadanya, kepada ar-rajul saat ni, annaha, bahasanya syurga mal'a, penuh dah. Dia pergi kat syurga, dia tengok, sudah kerja nak masuk lagu mana penuh penuh benar dah, tak boleh nak masuk dah. Yelah gitu juga kita tempat ramai ni, kadang-kadang kita rasa Allah penuh, tak boleh nak masuk. Tapi bila kita pergi juga ni, rupa-rupanya ada celah-celah tu boleh masuk. Kita tengok daripada jauh tu macam tak ada celah, sikit rabuk tu. Ini ditakhyilkan kepadanya bahasa syurga tu penuh. Nak masuk lagu mana syurganya penuh benar dah. Fayarji'u, maka klik semula dia kepada Tuhan. Fayaqulu ya Rabbi, Tuhan, wajadtuha mal'a, Tuhan, saya dapat akan dia akan syurga mal'a, penuh dah, tak boleh nak masuk dah. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala lahu, firman Allah Ta'ala baginya, idhab, fadkhulil jannata, memasuklah ke dalam syurga. Qala fayatiha fayukhayyalu ilai, sama, maka dia pun pergilah akan syurga, maka dikhayalkan kepadanya annaha mal'a juga. Fayarji'un, dia pun balik semula kepada Allah Ta'ala. Fayaqulu ya Rabbi, Tuhan, wahai Tuhanku, maka dia pun berkata, wahai Tuhanku, wajadtuha mal'a, Tuhan, saya kita tengok dah penuh dah Tuhan, tak boleh masuk dah. Fayaqulullahu lahu idhab, Allah Ta'ala berfirman baginya, bagi ar-rajul sani, masuk dah.
Ya, fadkhul jannata, masuklah dalam syurga. Fa inna laka mithla dunya wa asyarata amsalha. Ya, dia duk kata penuh saat itu. Allah Taala kata bagimu, berhak bagimu. Fa inna laka, sesungguhnya berhak bagimu. Aku beri milik kepadamu. Dengan sekali gerai-gerainya ni, gerai tanah. Wi semua ni. Contoh ni, mana? Misla dunia, seumpama dunia, besar sebutir dunia ni, sebutir dunia, dan 10 seumpamanya lagi, 10 kali ganda lagi dunia. Pas kita sebutir dunia pun jajak tak habis lagi ni. Dek main kapal pada layar pasir umur ni pun habis kena rasa luahnya ni. Ni sebutir dunia, masya-Allah. Ni siapa dia ni? Orang yang masuk syurga akhir sekali ni. Pak demo dulu kat lebih lagi lah. Lebih pada ni. Tu. Itulah makna pentingnya jaga iman tu. Jadi dia masuk penuh guanonya, aku cedek dah ada peruntukkan untukmu. Seluah sebutir bumi dan 10 kali ganda daripada tu lagi. Au inna laka asyarata amsalid dunya. Ni sani misla dunya wa asyarata amsal. Jadi kalau kita fahamnya maksudnya misla dunya tu satu atau dengan awam maknanya mubayyinah, makna lain bermakna jadi sebelah butir dunia. Kalau kita ambil mahfuz dengan ibarat lagu saat ni. Jadi keluar dia sebelah butir dunia sebab seumpama dunia dan 10 kali ganda lagi. Tapi hak ni ibarat mana hak ni au innalaka asyarata amsalid dunya, sesungguhnya diperuntukkan bagimu, sesungguhnya bagimu peruntukkan bagimu ialah 10 seumpama dunia, 10 kali ganda dunia ni. Aku cedek ni untuk kamu retah satu kerajaan di dalam syurga ni. Orang yang paling akhir sekali masuk syurga balah tu. Qala, berkata laki-laki saat ni, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu, berkata lelaki saat ni, atas kharubi, itu musuh riah dengan aku kau, memperolok-olokkan dengan aku kau, supaya orang Jamil sekarang ni suka sukhriah, nak pelakih orang apa ni, seram juga enggak sukhriah dalam bentuk sukhriah. Atas kharubi, mu nak mempermain-mainkan dengan aku kau, au atadahakubi, mu nak mengetawakan dengan aku kau, maksudnya nak mempermain, nak memperolok-olokkan wa antal maliku, sedangkan engkau ni malik, mana Tuhan, mu ni raja tak kelah mu nak main-main dengan aku tak kelah, orang panggil penuh benar dah, aku tak nampak macam mana 10 butir dunia tak nampak main wa antal maliku. Qala laqad ra'aitu Rasulullah, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, ini siapa dia? Ibnu Mas'ud. Berkata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tu qala Rasulullah Ibnu Mas'ud. Abidah Habib daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi kata Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, laqad ra'aitu, sesungguhnya aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika. Aku masa Nabi duk cerita begitu tu, aku tengok Nabi dhahika, ketawa. Tu. Nabi pun nak suka kita pun mana nak sebut jadi makna cara tu situasi begitu tu lucu hatta badat nawajizuhu, sehingga nyatalah oleh nawajiznya gigi-gigi hadapan dia tu mana nyata sengih. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, fakana yuqalu zalika, maka adalah yuqalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah lelaki itu dikatakan demikian, ar-rajul itu adna ahlil jannati manzilatan, ialah hok paling kurang, hok paling debek, paling kodi penduduk syurga nisbah kepada manzilah pakak. Memanglah maknanya orang itu, maknanya sewajarnya makna dia tu akhir sekali masuk syurga jadi bermakna dari segi manzilah pun dia paling lekeh lah. Setara tu pas orang lain tu jauh lebih baik daripada dia lah. Dia di akhirat kelak ni dia tidak bertikah sikit-sikit, tidak bertikah 10 sen 20 sen dia banyak.
antara satu manzilah, satu martabak kepada satu martabak, satu manzilah. Dia bukan tikah sikit-sikit. Dia kalau sikit-sikit ni tak nampak lah ni. Dia bertikah banyak daripada satu manzilah kepada manzilah tu. Ya, kalau manzilah, inilah manzilah orang yang paling akhir sekali masuk syurga. Tu. Qala wa haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraibin. Dua orang. Abu Bakar dan juga Abu Quraib. Wa lafzu, tapi lafaznya li Abi Quraib. Bagi Abu Quraib, qala berkata kedua mereka. Iaitulah Abu Bakar dengan Abu Quraib. Abu Bakar dengan Abu Quraib, haddatsana Abu Muawiyah, mentahdis akan kami oleh Abu Muawiyah anil A'mash, yang mana Abu Muawiyah tanya pula diambil daripada A'mash. Kemudian A'mash pula in Ibrahim, ambil daripada Ibrahim an Abidah. Kemudian Abidah an Abdullah ibnu Mas'ud. Qala berkata Abdullah ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'arifu akhir ahli an-nar. Sesungguhnya aku tahu cerak, aku tahu sangatlah yang akhir sekali ahli neraka nisbah kepada keluar minan nar, daripada neraka. Itulah rajulun yakhruju minha. Itulah lelaki yang keluar daripadanya, keluar daripada an-nar zafan, hal keadaan dia tu mana merangkak. Kalau hadis sebelum daripada habuan pun makna merangkak juga, sama makna dia. Merangkak mana zafan, dalam keadaan merangkak, mana perjalanan yang sangat lambat. Tu mana merangkak lah, macam kurang lah kita kata ni. Nyok mana nyok jalan koho ni. Tu dah merangkak nak derah setara mana. Lainlah dengan baby ni, derahlah baby ni. Maka itu kemahiran dia. Tu mana zafan fa yuqalu lahu, maka dikatakan baginya, bagi rajul saat ni, in taliq, pergi olehmu. Dikatakan. Jadi dia tersebut mana hadis sebenarnya mana Allah Taala ni. Ini dikatakan daripada pihak Allah lah. Fadkhulil jannata, maka masuk olehmu ke dalam syurga. Qala, berkata laki-laki, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayadhhabu, maka pergilah laki-laki saat ni, fayadkhulul jannata, maka masuklah dia akan syurga. Fayajidun nasa qad akhadul manazila, maka mendapatilah dia lelaki saat ni bila dia masuk dalam syurga, dia mendapati akan manusia qad akhadhu al manazila, sesungguhnya maknanya manusia semua dah ambil bilik belaka dah, masuk dalam bilik mesti kita pergi lewat ni. Orang kata dah, orang panggil siapa pukul 2, kita dah banyak hijau ni, nak pergi sangat ni. Lepas tu orang panggil gitulah begini, sibuk semata ni. Orang lain masuk bilik belaka dah, berehat mata. Lepas tu lepas asal tu nak buat program ni. Jadi qad akhadul manazila, sesungguhnya telah mengambil akan manzil fa yuqalu lahu, maka dikatakan baginya, bagi rajul sana, atadhkuruz zamana, adakah kamu ingat zaman masa allazi kunta fih, yang adalah kamunya padanya, fayaqulu na'am, yo fayuqalu lahu tamanna, fayatamanna. Jadi mu ingat kat dulu lagu mana ni, orang bikah bangun sembahyang sunat munduk dia ni. Mung ni orang panggil gi orang lain dia mung nanti dengar qomat dulu misalnya ni. Nanti qomat dulu baru nak bergerak gi ni. Tu. Jadi bezalah ni. Jadi kalau orang tu sangat maju pencapaiannya ni di akhirat kelak, itu munasabahlah mung setara mana ni. Yalah aku menyesallah, aku ni tidak bersungguhlah mana ni. Jadi inilah yang aku dapat. Seolah-olah gitulah. Fayuqalu lahu tamanna, makna bercita-cita oleh berangin-angin, niatlah nak gap dia ni. Tu ke ayat yang biasa dalam syurga gak kita nak makan gap, cita-cita ni ada selalu ni. Tu tamanna, bercita-citalah oleh fayatamanna, maka berangin-anginlah dia. Fayuqalu lahu laka allazi tamannaita, maka dikatakan bagi laki-laki ni, bagi munglah apa yang kamu cita-cita ke, mu nak gapo dia boleh berlaku ni. Tu wa asyaratu ada fid dunya, dan
Allazi tamannaita, dan juga 10 kali ganda dunia mu akan dapat. Hak tu basic dia. Hak mu nak lain juga cita-cita angin-angin. Pasal niat saja soalan lagi tu. Kosak dalam hati saja nak berapa dia. Tu. Jadi boleh bila hak ni hak yang hak debek sekali ni. Hak tidak debek sekali pun duduk menyesal juga. Dia orang kafir tu sama telah duduk menyesal duduk dalam neraka, duduk tengok orang mukmin dalam syurga. Kita orang beriman ni pun menyesal juga. Menyesal tu kerana tak dapat yang terbaik. Seumpama yang kena masuk neraka dulu, menyesal lah. Sebab kita tidak buat yang terbaik. Bila diajak kepada yang terbaik, kita orang panggil ni, kita tak buat hingga lagi. Lepas tu kita tu duduk pelekeh orang buat yang terbaik. Sepatutnya kita respect. Kita tak boleh buat yang terbaik, sepatutnya kita respect, hormat. Orang panggil tabiat hormat kepada orang yang boleh buat lebih baik daripada kita ni. Tu. Jadi fayaku bersabda Nabi, fayakulu berkatalah laki-laki saat ni, atas kharubi wa antal maliku, adakah engkau bersenda-senda dengan aku sedekah mutu tu ke? Tak kira tu nak bersenda-senda pula wak lolok wak nganying ni. Qala faqad ra'aitu Rasulullah, maka berkata oleh Ibnu Mas'ud, sesungguhnya aku melihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika, maknanya ketawa, hatta badat, sehingga nyatalah nawajizuhu, oleh nawajisnya. Tu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam gigi hadapan. Haddatsana Abu Bakar Ibn Abi Syaibah ila akhir, wallahu subhanahu. Auzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati faman yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd, faqala asy-syaikh al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yushtaratu fi sifati, disyaratkan pada sifat, iaitu dia syarat nak dibuat jamak akan sebagai jamak muzakkar salim. Maka kalimah itu sama ada dia tu isi alam ataupun dia tu sifat. Baru boleh kita buat jamak muzakkar salim. Walaupun lafaz tu lafaz muzakkar sekalipun, tak boleh semata-mata mana semena-mena je kita tu nak buat jamak muzakkar salim, tidak. Jadi mana-mana kalimah mufrad yang tidak boleh dibuat jamak muzakkar salim, maka akan adalah dia punya jamak, dia jamak taksir. Antakuna sifatan limudzakkarin, bahawa adalah sifat itu adalah sifat bagi muzakkar. Taksir bagi muannas. Adalah sifat tu ialah sifat bagi muzakkar. Lagi pula akilin, mudzakkarin, akilin, yang berakal. Kalau binatang tak mau. Hayawan tak mau. Lagi pula khaliyatin anta itanisi, dan sunyilah dia daripada ta'nis. Tu. Berapa syarat dia sifat ni? Dia muzakkar, akil, khaliyah daripada ta'nis. Walaisat min babi af'ala fa'la'a. Walaupun jadi tak ada ta'nis, tapi tidaklah dia daripada ba af'ala fa'la'a. Tak sih kalau ba tu sifat juga tu af'ala. Sifat juga macam ahmara, hamra, tak sih. Yang merah jadi kalau mudzakarnya af'ala, tak ada tak ta'nis, tapi wazan tu taksir. Ba tu taksir. Wala min babi fa'lana, fa'lana mudzakarnya fa'lana, ada alif nun di belakang, dan muannas dia fa'la, macam habla tu taksir juga. Banyak syarat dia sifat tu. Wala mimma yastawi fi al-mudzakkaru wal muannatsu, dan bukan dia tu daripada perkara yang bersamaan saja padanya pada ma tu oleh muzakkar dan juga muannas. Tu pun taksir juga. Kalau begitu tafri'nya fa kharaja bi qaulina, maka keluarlah dengan kata kita kata kita makna syarih saat ni, sifatan li mudzakkarin makana sifatan li muannasin,
barang yang adalah sifat saat itu, lafaz sifat saat itu ialah sifat bagi muannas. Fala yuqalu fi haidin haiduna. Tidak boleh dikata kepada haid akan wa jamak muzakkar salim haiduna. Sebab haid itu ialah sifat bagi muannas. Orang tino ke jatuh tak ada haid. Tu. Walaupun dia tidak ada ta'nis sekalipun. Wa kharaja bi qaulina aqilin, keluar dengan kata kita akil, maka nasifatan li mudzakkarin ghairil akil. Ghairi akilin. Dia nya sifat bagi muzakkar dah tapi hok tidak berakal. Mana misal dia? Fala yuqalu fi sabiqin sifata farasin. Maka tidak boleh dikatakan pada perkataan sabiq yang mana dia tu ialah sifat bagi faras. Kita nak kata sabiquna tak boleh. Kalau sabiqun itu sifat kepada hok akil boleh. Misalnya orang yang terdahulu sabiquna tu boleh lah. Sabiqun. Jadi kita nak jamak muzakkar salim sabiquna boleh ha. Tapi kalau sabiq itu sudah jadi kebiasaannya sifat bagi faras. Jadi sabiqin, jadi tak boleh. Kalau hak ni tak boleh. Sebab dia ghairi aqilin. Sabiqun tak boleh. Wa kharaja bi qaulina, keluarlah dengan kata kami khaliyatin minta ta'nis, hendaklah dia tu sunyi daripada sifat tu, sunyi daripada ta'nis. Makana sifatan bagai yang adalah yama tu sifatan li mudzakkarin akilin. Dia ni sifat bagi muzakkar akil dah. Cumanya walakin nafihi ta utanisi. Akan tetapi padanya pada sifat bagi muzakkar akil saat itu ada ta ta'nis. Nahu allamah, al-allamah, al-alim, al-allamah. Al-allamah. Al-allamah ni sifat bagi muzakkar yang sangat alim. Al-allamah, allamah. Tu. Tapi dia ada ta ta'nis. Belakang tu. Tu. Maka fala yuqalu fi allamuna. Ramah para allamah. Lalu dijamakkan dia dengan kata allamuna, tak boleh. Sebab ada tak ta'nis pada allamah. Tu. Wa kharaja bi qaulina, keluarlah dengan kata kami syarah ni laisa mim babi af'ala fa'la'a, maka kadzalika barang yang adalah seperti demikian itu, yakni mim babi af'ala fa'la. Tu nahu, contohnya wadzalika, bermula demikian itu, bermula demikian itu, demikian kata ma mim babi af'ala fa'la tu. Nahu ialah seumpama ahmaro, fa inna muannatsahu, maka bahasa muannatsahu muannasnya nya ahmaro hamro hamro. Jadi fala yuqalu fihi ahmaruna. Tak boleh. Maka tak boleh dikata kepada ahmar itu ahmaruna sebab muannas dia tu wazan hamroa. Wa kadzalika makana min babi fa'lana fa'la. Begitu juga yang ni tak boleh dibuat jamak muzakkar salim. Barang yang adalah dia tu sifat, barang yang ada daripada ba fa'lana fa'la. Sifat dah tapi tak boleh. Nahu sakrana wa sakra. Jadi wazan datang di atas wazan fa'lana. Fa'la ni ialah sakrana, yang mabuk. Laki-laki yang mabuk, wa sakra, perempuan yang mabuk. Jadi kita nak buat fala yuqalu, maka tak boleh dikatakan sakranun, sakranuna. Tak boleh kata lagi tu. Nak buat jamak muzakkar salim tak boleh. Walaupun dia tu sifat bagi laki-laki, tak ada ta'nis, tapi dia datang di atas wazan ni makna tak mau. Wa kadzalika, seperti demikian itu juga. Seperti mimma kana min babi fa'lana fa'la, dan juga af'alan mana fa'la tu. Seperti itu juga ialah idza stawa fil wasfi, apabila bersamaan fil wasfi pada sifat al muzakkar wal muannas, oleh muzakkar dan muannas. Sifat tu sama saja bagi muzakkar dengan mana nahu dia. Nahu saburun ataupun wajarihun. Tu. Ataupun kita baca i'rab dia mana saburin
Makna saburin, makna laki-laki yang sabar, perempuan yang sabar. Jarihin, lelaki yang luka, perempuan yang luka. Tersambung. Jadi dia tak ada kata jarihatun, jarihin juga. Laki kau puai kau sabur. Makna laki kau puai makna jarih belaka. Fa innahu yuqalu rajulun saburun wa mar'atun saburun juga. Tu. Saburun tak ada tasydid. Mana rajulun saburun wa mar'atun saburun wa rajulun jarihun wa mar'atun jarihun. Itu bersama sifat tu untuk laki-laki dan juga perempuan. Jadi kita nak buat fala yuqalu fi jami'il mudzakkarin salim, maka tidak boleh dikatakan pada jamak muzakkar salim. Kita kata saburuna, wala dan la yuqalu juga jarihuna, tak boleh. Tu. Kenapa? Karena saburun, jarihun tu sama saja, dia sifat kepada laki-laki dan sifat kepada perempuan. Tu. Wa asyara al-musannifu rahimahullah, dia menunjuklah oleh musannif rahimahullah taala ila al-jamidi, kepada isim jamid. Isyarat ila jamid itu al-jami'alah al-syuruti allati sabaqa dzikruha. Al-jami'ah akan asyara, maf'ul kepada asyara, menunjuklah oleh musannif kepada jamidi itu akan jami' yang menghimpunkan li syuruti, bagi segala syarat-syarat allati sabaqa dzikruha, yang telah dahululah oleh sebutnya asyuru. Bi qaulihi, dengan katanya amirin. Tu amir ada isyarat. Jadi fa innahu alamun li mudzakkarin, maka perkataan amirin itu ialah isim alam bagi muzakkar akilin yang berakal. Lagi pula khalim min ta'i ta'nisi wa minat tarkibi, dan daripada tarkib. Tu. Jadi kalau tarkib tu je lain pula cerita. Tak boleh. Fa yuqalu fih, maka dikatakan padanya, pada amir itu amiruna. Amiruna tu makna amir, nama orang isim alam. Tu. Wa asyara ila sifatil mazkurati, dia mengisyarat oleh musannif kepada sifat yang tersebut yang cukup syarat tadi. Yang cukup syarat tadi aula ila sifat al-mazkur aula bi qaulihi wa muznibin. Awalan, awalan, mula-mulanya bi qaulihi, dengan katanya musannif wa muznibi. Fa innahu muznib itu sifatun li mudzakkarin aqilin khaliyatin min ta'it ta'nisi. Bahasanya muznib itu ialah sifat bagi muzakkar. Muznib sani amir itu ialah merujuk kepada isim alam amir. Hak ni merujuk kepada sifat bagi muzakkar muznib, mana muznibuna. Bagi muzakkar akilin, lagi pula dia tu akil, lagi pula khaliyatin, dia tu sunyi, minta ta'nis, walaysat min babi af'ala fa'la'a, dan tidak adalah dia tu daripada bab af'ala fa'la'a, wala min babi fa'lana fa'la, tidak juga, wala mimma yastawi fi al-muzakkar wa ta'mu'annasu, yang bersamaan padanya pada lafaz itu makna muzakkar dan juga muannas, sebagaimana saat ni sabur, jarih. Fa yuqalu fihi, maka dikatakan pada muznibun tu muznibuna. Kata lagi tu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa shibhi dhaini wa bihi ashruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna aliyuna wa araduna syadza wa sinuna wa babuhu wa mislahinin qad yarid zal babu wa huwa inda qaumi yattarid. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa syibhi dhaini, dan yang menyerupai akan dua ini itulah amir dan juga muznib sajalah. Wa bihi, dan dengannya, dengan syibih zaini itu
Ishruna. Itu ba ishruna. Wa babuhu ilhiqa, dan babnya. Bab ishruna ni makna di ilhaq, dikiaskan akan dia. Wal ahluna, ulu, dan perkataan al ahluna, dan juga ulu. Tu. Wa alamuna, dan perkataan alamuna, aliyuna. Semua tu. Wa araduna, itu makna syadza. Nah, makna syadz. Jadi wa ulhiqa babu tu wal ahlu. Uluna wa araduna syadza, dan araduna tu adalah syadz. Wa sinuna, dan sinuna wa babu, dan babnya, dan juga bab sinun. Yang seumpama dengan dia lah. Dan juga babnya. Wa misla hinin, dan seumpama hinin, qad jarid, sesungguhnya telah datang ia. Zal babu, oleh bab ini. Wahwa inda qaumin, dan ianya di sisi satu kaum, ya tarid, maknanya apa nama, wa misluhin, itu maknanya inda qaumin ya tarid. Ya tarid, makna ya tarid ni maksudnya kiasi lah. Yang berlaku kias, bukan syaz. Itu adalah lawan kepada syaz. Mana yattaridu maknanya kiasi. Mana yang berlaku, berlaku kias. Itu mana yattarid. Qala syarihu rahimahullahu taala, asyaral musannifu, telah menisyarah oleh musannif rahimahullah biqaulihi, dengan katanya wa shibihu zaini, itu isyarat ila shibhi amirin, yang syibih kepada Amir. Amir itu ialah isim alam. Yang syibih kepada Amir. Mana? Wahwa kullu alamin. Yang dikatakan syibih Amir itu ialah tiap-tiap isim alam mustajmi'in, yang menghimpunkan li syuruti sabiqi, bagi syarat-syarat yang telah terdahulu, zikruha, oleh sebutnya nya asyurut. Mana misal dia? Ka Muhammadin wa Ibrahima. Itu adalah isim alam lah. Tu. Fatakulu Muhammaduna wa Ibrahimuna. Tu, kerana dia adalah isim alam. Wa ila shibhi mudhnibin. Ada dua. Tu mana shibhi zainin. Zainin tu satunya Amir, satu lagi mudhnibin. Gabriel syibih mudhnib ini, wa huwa kullu sifatin ijtama'a fiha asyurutu. Tiap-tiap sifat yang berhimpun padanya, pada sifat itu oleh syarat-syarat. Ana kal afdali, seperti afdal, itu makna sifat. Wad-darrabi, ad-darrabi, itu sifat juga. Wa nahwihima, dan seumpama keduanya. Fatakulu al-afdaluna, itu syibih kepada mudhnib. Mana sifat. Wad-darrabuna, itu juga syibih. Wa asyara bi qawli wa bihi insyruna, dan mengisyarah oleh musannif dengan kata wa bihi insyruna ila ma ulhiqa, ialah isyarat musannif dengan kata dia lagu tu kepada barang yang diilhaqkan, barang yang dikiaskan, yajma'u bi jami'il mudzakkari salimi, yang diilhaqkan dengan jamak muzakkar salim fi a'rabih, pada i'rabnya, yakni i'rab dia tu i'rab jamak muzakkar salim. Tu mana bil wawi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban, itu dia panggil i'rab jamak muzakkar salim. Tu jadi isyruna tu nak kata jamak muzakkar salim tak boleh. Cuma dia panggil mulhaqun. Yang diilhaqkan maknanya dengan jamak muzakkar salim. Wa jam'ul mudzakkari salimu, bermula jamak muzakkar salim, huwa, iaitu jam'ul mudzakkari salimu ma salima fihi bina'ul wahidi, bare
Yang selamatlah padanya pada barang itu oleh maknanya binaan wahid, yakni mufradnya. Tidak terganggukan oleh binaan mufrad dia. Tu. Tu murak dia dengan kata jamak muzakkar salim padanya bina'il wahidi. Wa wujida fihi, dan didapatilah padanya masal ma fi bina'il wahid sani. Asyurutu ada didapati pada, maksudnya ada akan syarat-syarat allati sabaqa zikruha, yang telah terdahulu sebutnya asyurut, iaitu syarat boleh nak i'rab dengan jamak muzakkar salim ni. Fama la wahida lahu min lafzih, maka iaitu famal, maka barang yang tidak ada wahid, yang tidak ada mufrad lahu baginya, fi lafzih, min lafzih, daripada lafaznya. Jadi seperti ishrun, tak ada ishrun. Tu. Jadi oleh kerana tak ada lafaz mufradnya, maka tak bolehlah kita kata dia tu jamak muzakkar salim. Hanya ma yulhaqu bih sahaja. Tu. Sebab dia bukan mari daripada mufrad. Id la yuqalu ishrun, kerana tidak dikatakan ishrun. Jadi ashruna 20. Jadi separuh daripadanya ishrun, bukan. Tidak sebut dengan kata ishrun, tak ada. Ishrun tak ada. Tu. Ishrun wa kadzalika ahluna mulhaqum bih, ialah diilhaq ke ia dengan jamak muzakkar salim. La'anna mufradahu, kerana mufradnya ahluna tu wa huwa ahlun, itulah ahlun. Laisa fihi syurutul madhkurah, tidak adalah padanya syarat yang telah ada. Li'annahu ismu jinsin jamidin karajulin. Jadi ahlun itu ialah isim jenis jamid karajulin, seperti rajul juga. Wa kadzalika ulu, laku tu juga, wa kadzalika seperti demikian itu. Seperti ahlun seperti ahlun juga ulu, yang mempunyai ulu. Tu. Li'annahu ulu tu la wahida lahu, tidak ada wahid baginya, tak ada mufrad baginya, min lafzih, daripada lafaznya. Wa alamuna jam'u alamin, dan alamuna tu ialah jam'u alam. Wa alamun karajulin, alam itu seperti laki-laki. Dia ismu jinsin jamidun, nama jenis yang jamid. Yang jamid. Wa illiyuna, itu mulhaq dengan jamak muzakkar salim juga. Illiyuna ismul a'lal jannah, nama hak tinggi sekali daripada syurga. Wa laisa fihi asyurutul madhkurah, tidak adalah pada kalimah illiyuna ni syarat-syarat yang telah tersebut. Tu. Likanuhi lima la yaqilu, kerana keadaannya perkataan likaunihi lima la yaqilu, kerana keadaannya illiyuna tu illiyun itu ialah bagi nama yang tak berakal, makna bukan manusia. Wa arduna jam'u ardin, wa ardun jam'u ardun itu ismu jinsin jamidun, ialah nama jenis yang jamid muannas. Wa sinuna, sinun bermakna jam'u sanatin, jamak kepada sana. Wa sanatu tu ismu jinsin muannasin, nama jenis bagi muannas. Fa hadhihi kulluha, maka ini al-mazkurah min at-takrirat, ini kulluha sekaliannya, hadhihi mulhaqatun, diilhaqkan akan dia, diilhaq bil jama'i, dengan jamak
al-muzakkar, jamak muzakkar. Lima sabaqa min annaha, karena barang yang telah terdahulu daripada bahawasanya ghairu mustakmilatin li syurut. Sanah sinun, tidaklah dia daripada bahasa. Lima sabaqa min annaha, daripada bahawasanya sinun itu tidak melengkapi dia bagi syarat. Mana tak ada syarat-syarat nak jadi jamak muzakkar salim itu, makna tak cukup. Maka diberilah i'rabnya juga akan sebagai i'rab jamak muzakkar salim. Wa asyara, dan menunjuklah oleh musannif biqaulihi, dengan kata musannif, wa babuhu ila babi sanah, kepada bab sanah, wa huwa kull ismin sulasiin. Sanatin makna iaitu tiap-tiap isim yang bangsa kepada sulasi. Huzifat lamhu, dihazafkan akan lamnya. Wa'uwidha, dan digantikan anha, daripada lamnya. Ha at-ta'nis akan ha ta'nis. Walam yukassar, tidak dikasrahkan akan dia. Mana kami atin, seperti mi'ah, itu bak sanah. Tiap-tiap ni yang dihazafkan akan lamnya, lamul fi'li dia. Mana misalnya kami atin, wa mi'aini, wa subatin, wa subina, itu dia panggil mulhaq dengan hazal jama'. Wa hadzal isti'malu syai'un fi hadha, bermula isti'mal ini syai', mana popular, terkenal. Isti'mal ni sana sebagaimana takrir sana, itu adalah syai' fi hadha, ialah yang popular pada ini. Ini jamak muzakkar salim wa nahwi, jadi mulhaq dengan jamak muzakkar salim ni. Wa nahwi, dan seumpamanya. Fa in kusira, maka jika dikasrahkan akan. Fa in kusira, mana misalnya kasyafatin wa syifain, seperti syafah bibir, wa syifa lam yustamal kadzalika, tidak diistimalkan seperti demikian itu, illa syudzuzan, malaikat kerana syudzuz. Istimalkan jamak muzakkar salim, makna kias kepada dak. Malaikat perkara yang malaikat dia adalah syaz. Kazubia kemudian tu zubah. Fa innahum kasaru kazubatin seperti perkataan zubah. Fa innahum, maka bahasanya mereka itu annuha kasaruhu, menkasrahkan akan ala zubatin. Mana ala zubatin, mana zubatin, makna zubatin. Wa jama'u aidan, dan menjamu akan dia akan perkara zubah ini aidan juga bil wawi, dengan waw raf'an wal ya'i, pada masa rafa', dan juga dan dengan waw, dan dengan ya tu makna pada nasab dan juga jar. Faqalu zubuna zubina, tu kata lagi. Itu semua adalah ilhaq kepada jamak muzakkar salim sekalian. Wa asyara bi qawli ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.